Okay, so first and foremost, I nak you faham ni konsep gaji versus berapa harga rumah yang you boleh beli. Right, so first punya konsep is like gaji versus harga rumah yang kita boleh beli. Right, so I would say in terms of guide dia kat sini guys. Kalau gaji anda, combined salary anda, ya lebih kurang 2,000, dan bagi saya anda patut beli rumah yang nilainya kurang pada 100,000. Okay. So kalau gaji anda 2,000, anda patut beli rumah tak lebih pada 100,000. Okay. So yang tu kalau gaji bawah pada 2,000 dan ke bawah. Now kalau gaji anda 3,500, right? Anda dah mula dapatkan loan of 400,000. So bayar bank bulan-bulan lebih kurang 1,500 macam tu lah. Right? Kalau gaji anda 5,000, anda dah boleh dapat loan 600,000. Kalau gaji anda 8,000, anda dah boleh buat loan 1 juta. Right? Dan kalau gaji anda 10,000, anda boleh buat loan lebih pada 1 juta. So yang ni belah kiri ni gaji anda, belah kanan ni is berapa banyak loan yang kita boleh buat. That means maksimum harga pembelian property tu is belah kanan tu berdasarkan gaji yang ada. Okay. Now, so if I were to orang cakap bagi shortcut guys, kalau gaji kita lebih pada 5,000, right? Setiap RM500 net income yang kita ada tu maksudnya kita boleh buat 100,000 loan lah senang cerita. Right? So senang cerita, if I were to give you a summary untuk mereka yang gaji lebih daripada 5,000, setiap RM500 net income yang kita ada, lepas potong EPF dengan Zokso tu, kita akan dapat loan of lebih kurang 100,000, right? Untuk mereka yang gaji 5,000 dan ke atas. So senang cerita, katalah gaji kita hari ini 6,000, right? Gaji kita 6,000, paling busuk loan kita boleh dapat is lebih kurang 800-900,000 macam tu. So yang ni provided komitmen kita tak exceed 20% daripada kita punya monthly punya komitmen ya, ataupun DSR. Okay. So itu formula dia. And then so kita ada dua juga kategori of people. Satu is that orang biasa-biasa yang kat tengah-tengah tu. Lepas tu yang orang yang sedikit luar biasa yang belah kanan ni, whereby diorang ni sebab dia ada ilmu lebih tinggi sikit, kita panggil dia the 1%. Right? Lepas tu kita ada the 99% ataupun the majority, right? So bila cerita pasal tangga gaji dengan loan tu tadi kan, kalau anda ingat kan, yang 3,500 dapat 400,000 punya loan ni, okay? Itu untuk mereka yang ilmu dia tak berapa tinggi. Tapi untuk mereka yang orang cakap the top 1%, bila cerita pasal ilmu macam klien kat Far Capital ni, senang cerita loan yang dia boleh buat tu is unlimited. Dia tak ada kekangan. Okay. So yang ni perbezaan bila anda tiada ilmu. Anda boleh buat maksimum, katalah gaji anda 3,500 tu boleh buat loan lebih kurang 400-500,000. But kalau anda ada ilmu, anda boleh buat unlimited number of loan kalau you nak. Okay. Now, so saya bagi contoh macam kes Ikhwan ni, okay. Dulu waktu dia datang jadi klien, gaji dia 3,500, right? Hari ni gaji dah of course lebih pada 5,000, ni dah 5 tahun dah, right? Dulu property yang dia ada cuma 3, hari ni dah ada 13. So nilai loan dia lebih pada 3 juta lah guys, senang cerita. Okay. Dulu bawa Myvi, sekarang dah bawa Mercedes lepas 5 tahun. Hasil income dia, which is income part time dia, dulu buat 1,000 sebulan, hari ni dah boleh buat 100,000 setahun. Okay. So guys, ni beza besar bila kita buat investment ni ataupun beli rumah ni berilmu dan tanpa ilmu. So bila cakap benda tu unlimited, macam kes Ikhwan ni, gaji baru 5,000 lebih, tapi in terms of loan, dia dah buat as of today more than 2 juta. Okay, so ini Ikhwan punya case tadi. Dia sepatutnya tak boleh buat loan lebih daripada 2 juta kan. Sebab installment dia dah berapa? Dah dekat 10,000. Right? Walaupun gaji dia 5,000 lebih je. But hari ni dia boleh buat loan lebih pada 2 juta. Kenapa? Ada ilmu. Ya. Now, so basically apa yang 1% ni buat ni? Orang-orang macam Ikhwan ni yang buat, yang menyebabkan dia punya loan capability tu ataupun loan eligibility tu berbeza gila dengan orang biasa. Okay. Dia macam ada somewhat unlimited loan punya limit lah, senang cerita, right? So apa perbezaan besar dia, right? Now, majority orang, okay, kita akan buat benda ni yang kita panggil bad debt, right? So bila kita buat benda ni kita panggil bad debt ataupun hutang jahat,
setiap bulan kita jadi lagi miskin. Sebab apa? Hutang kita tu kita kena bayar. So setiap bulan hutang kita bertambah. Sebab kita asyik tambah hutang jahat. Personal loan, loan kereta, credit card. So all of this is hutang jahat. Okay? So you tak boleh suruh orang lain bayarkan hutang you tu. So setiap bulan bila lagi banyak hutang jahat you buat, lagi miskin. Okay? But bila orang macam Ikhwan, dia memang banyak hutang. Hutang dia berjuta-juta. Macam saya hutang berpuluh juta. Tetapi hutang kita orang ni adalah hutang yang kita panggil good debt, ya, hutang baik, right? Whereby setiap bulan kita jadi kaya sebab apa? Orang lain bantu kita bayarkan hutang kita. So dalam case property investment ni ataupun investment hartanah ni, so apa beza dia adalah kita punya penyewa tu tolong bantu bayarkan loan kita setiap bulan. So bila kita buat loan kereta, bila kita buat personal loan, right? Kita yang kena bayar hutang tu, right? But bila kita buat loan rumah, rumah kita beli tu rumah yang bagus, sewa lebih pada apa yang kita nak kena bayar kepada bank setiap bulan, orang lain tolong bayarkan hutang kita. OPM ataupun other people's money. Orang lain bayarkan. So setiap bulan, setiap tahun kita jadi lagi kaya. Right? Sebab orang lain tolong bayarkan. Okay. So basically, untuk yang majority, for 99% of the people, setiap kali kita ambil hutang tu, kita punya income tu akan jadi jatuh ke bawah sebab kita punya komitmen tu makin tinggi. So kita punya saving setiap bulan tu jatuh. But untuk the 1% tu, every time kita ambil hutang, kita punya income tu jadi naik. Right? Orang biasa ambil hutang, kita punya pendapatan tu, orang cakap saving kita jadi lagi sikit. Right? Untuk the 1% ni, every hutang yang dia buat tu, income dia jadi lagi banyak. Ya, so sebab tu kita panggil good debt, ya, hutang yang baik. Ya, sebab hutang ada dua, hutang jahat, hutang baik. Hutang jahat kita kena bayar. Hutang baik orang lain tolong bayarkan, siap boleh bayar kita ekstra lagi setiap bulan dapat bayar hutang. Okay. So yang ni contoh klien saya juga, nama dia Syah, right? This is real life dia, okay? Katalah gaji dia 5,000, lepas tu dia lawan dengan Joe. So Joe ni gaji 5,000 juga, okay? So Syah dia beli property dengan kita, bayar bank bulan-bulan 1,700, tapi hari ni sewa dia dapat 2,900. Joe pula beli property lain, bayar bank bulan-bulan 2,400, tapi sewa dapat 1,300, right? So, Syah bayar bank bulan-bulan 1,700 tapi dapat income 2,900. So, dapat lebih daripada apa yang dia kena bayar kat bank. Joe pula bayar bank 2,400 tapi dapat income sewaan baru 1,300. So, Syah tiap-tiap bulan kekayaan dia naik 1,000. Joe tiap-tiap bulan negatif 1,000. So, ni maksud saya bila kita reti buat hutang baik versus hutang jahat. Property yang negatif cash flow teruk adalah hutang jahat juga. Okay. So, in this particular case, every month Syah ni jadi lagi kaya while Joe become lagi miskin. Ya. So, and in order kalau anda nak beli property yang macam Syah, kita dapat sewa lebih daripada apa yang kita bayar kat bank setiap bulan, anda kena penuhi 7 kriteria. So kita ada kongsikan 7 kriteria ni, boleh pergi ke YouTube channel saya, kita ada kongsikan video ni, boleh tengok semua video tu free je. I memang bagi free supaya you belajar and then you tak beli property yang salah. So go and understand 7 kriteria ni. Kalau you nak beli apa-apa property for investment in the next 2 tahun ni, tolong faham 7 kriteria. Sebab kalau tak faham, boleh tersalah beli, boleh tercedok, akan beli property yang negatif cash flow macam Joe. Kita nak jadi macam Syah, dapat 1,000 setiap bulan. Bukannya kena top up 1,000 setiap bulan macam Joe. So untuk dapat benda tu, anda kena faham 7 kriteria. Macam saya cakap tadi, kita bagi free je. Tolong pergi belajar 7 kriteria. Okay. So yang ni adalah contoh apa yang for example klien Fah Capital hari ni sedang beli. Ya, and hari ini menyebabkan mereka ni boleh ambil loan, hutang baik seberapa banyak yang boleh. Ya. So macam for example property yang pertama ni, bayangkan guys, lepas tolak installment dan apa semua tu, positif cash flow kita 1,500, 1,500. Ini property A nombor 1 ni.
Property nombor 2 ni pula, ni lagi best, memang boleh beli dah lah, tak payah pakai modal, dapat 100,000 cashback. Lepas tu siap boleh dapat positive cash flow ataupun income setiap bulan 1,200. Lepas tu yang ni grade B tak sampai 400,000 punya property ni, boleh dapat positive cash flow 600 hingga 1,000 sebulan. Okey. Lepas tu yang ni juga grade B, ni sebelah MRT ada mall juga, bayar bank bulan-bulan balus 900.5. Nak sewa apartment kat situ pun dah 1,000 guys. Ni dapat duduk kondo mewah 3 bilik sebelah mall dengan MRT, baru bayar 900.5. So kalau sewa tetap bulan bolehlah dapat positive cash flow 1,100 sebulan. So guys, kalau anda buat macam Syah, tiap-tiap property yang anda beli itu income anda bertambah, anda boleh beli unlimited number of property. Sebab bayangkan gaji kita 5,000 betul tak? Tapi kita beli property yang not only tak payah nak bayar, but boleh bagi kita additional 1,500 setiap bulan. So pendapatan kita bukan jadi 5,000 dah, pendapatan kita dah jadi 5,000 campur dengan 1,500 sebulan daripada cash flow ataupun 6,500. So setiap hutang kita buat, pendapatan kita tu bertambah. So tu bezanya bila kita buat hutang baik versus kita buat hutang jahat. Okay. So ni sebab kenapa orang kaya jadi makin kaya, right? And normally the 1% ni biasanya dia lebih pandai sikit and therefore dia lebih kaya lah, right? Sebab dia orang ni banyak buat hutang, tapi hutang dia kategori hutang baik ya. Setiap hutang dia yang dia buat tu masukkan duit dalam poket dia, bukan keluarkan duit dari poket dia. And here's the best part untuk orang-orang macam Syah ni, dah lah beli property tak payah bayar, setiap bulan ada orang lain tolong bayarkan. Lepas 20 tahun, 30 tahun, rumah 500,000 tu nilai dia naik jadi 1,000,000 tu jadi free. Sebab apa? Penyewa tolong bayarkan over the next 20 hingga 30 tahun. Ya. Sebab tu orang kaya makin kaya sebab mereka faham ilmu hutang baik ni ya. Mereka gunakan OPM ataupun other people's money whereby beli property yang orang lain akan tolong bayarkan untuk dia for the next 20-30 tahun hinggalah property tu langsung tak ada hutang, tiada loan and property to become free. Right? So ni kelebihan the 1%. Dia ada ilmu, jadi dia beli property yang betul. Okay. Now, so I nak panggil, I think Syah dengan Ikhwan, right? I nak panggil buat perkongsian sikit dengan you guys kan. Sebab nanti korang cakap kita orang ni sembang je kan. Cerita ni, Mamat ni tak tahu hidup ke tak kan. I akan mulakan dengan Syah dulu, right? So Syah dulu kerja kerajaan. Jadi klien bila Syah? 2016. 2016 eh? And then kira dah 5 tahun lah, dah almost 6 tahun dah kan jadi klien ni kan. And then waktu tu nilai rumah bro berapa total time tu? Sebelum jadi klien tu saya ingat total purchasing saya tu dalam tak sampai 1 juta lah kot. Mungkin dalam 800 ke 900 ribu macam tu. Waktu tu lah. Waktu tu. So hari ni dah 5 tahun jadi klien ni, dah berapa banyak dah loan buat bro? Loan ni jadi total ni lebih kurang 3 juta. 3 juta. Gaji dah naik kepada 30,000 ke 50,000 ke? Dah kerja kerajaan ke ataupun dah jadi menteri ke apa ni kan? Sebab you know buat loan sampai 3 juta ni bro, ni loan banyak kan? Gaji ni tak ada lah tinggi sangat. Apa nama? Saya ingat apa nama? Daripada first saya beli property tu baru naik berapa ribu je pun. Sebab first property tu saya beli pada grade saya 41. 41 ni kalau masuk kerajaan ni grade 41 ni saya ingat pada masa saya dulu ni dalam 4,000 lah gaji. Okey. So saya gunakan kelebihan apabila 2 tahun saya dah confirm. So saya dapat kelebihan tu LPPSA. Saya terus pakai LPPSA full margin 250 pada masa tu. Okey. Tahun 2009. So selepas tu saya terus membeli lah. Okey. So hari ni majority property KL. If I can tanya soalan sensitif sikit lah, income tak lebih 10,000 kan daripada kerajaan kan? Tak lebih kan? So tapi loan ada 3 juta kan? Total keseluruhan property sekarang lah campur-campur semua. Okay. So
I nak tanya lah kan Syah. So bila orang cerita kan saya gaji 5,000 je, macam mana nak buat loan lebih pada 1 juta ni. Benda tu mustahil, ni semua gebang sembang. So I nak tanya dengan you Syah sebagai orang yang dah berjaya buat benda ni. Do you think ni sembang ke ataupun you think benda ni boleh buat bila ada ilmu? Saya rasa kalau 5,000 tu lagi tinggi daripada saya lah. Saya dulu beli 4,000 lah gaji saya. Kan 5,000 lagi tinggi lah tu. Alright. Memang boleh buat, insyaAllah. Okay. So, Ikhwan pula. So, Ikhwan datang jadi klien 2016 ke 2015 kan? 2016. 2016. So, same year lah ni dengan Syah. Betul. Ya. Ni So, waktu tu ini geng yang kena bayar 12,000. Aduh. oh, you say. Yes, Janganlah cerita je tu kan. Korang dah banyak beli property. So, waktu masuk tu jadi klien Fakat tu, property ada 3 betul tak? Betul, ada 3. Property ada 3. So, hari ni property dah ada berapa, Ikhwan? Ada 13. 13 lah. Total komitmen loan berapa kalau 13 ni? Campur semua ni? Oh, ini kalau loan berapa juta? Dekat 4 juta kot. Ke 4 juta. So gaji dah naik pergi 40,000 ke belum lagi? Sebab Gaji dulu waktu belum. kau jadi klien 3,500, betul tak? So yang tu gaji kau 3,500. Aku ingat lagi waktu tu, right? So hari ni masih kerja TNB lah kan? Masih kerja TNB lagi. Makan gaji lagi. So I think guys, korang pun boleh tahu kot kalau kau kerja TNB dah 5-6 tahun, tak boleh daripada 3,500 gaji naik ke 35,000 dalam masa 5 tahun dia. It's mustahil. Itu kalau gaji betul lah kan. So Wan, macam mana bila orang cakap gaji saya ni baru 4,000, 5,000 tuan, macam mana nak beli property banyak-banyak ni? So apa pesanan yang you ada kepada diorang ni? So bagi saya I think yang the first part tadi tu yang FR cerita tu adalah benda yang paling penting. Benda tu benda simple, basic, tapi benda itulah yang paling penting. Gaji dengan juga kelayakan. So basically benda tu yang I buat at the first place. So komitmen totally memang I jaga, tak ada langsung buat hutang jahat. So basically kalau tengok si Chris hari ni, kalau the whole si Chris record tu memang loan rumah je kan. So all the bad debt tu personal loan ke, kalau dulu only ada credit card pun tak ada kan, cuma ada 1 kereta je. So whatever it is, memang jaga benda tu untuk buat rekod yang baik, untuk buat loan rumah saja. Okay, so tu rahsia dia lah waktu gaji kecil kan, kurangkan komitmen dulu, lepas tu buat loan rumah, right? Betul. Sebab tu dapat sampai ke rumah 13 ni lah. Okay, continue. Then so itu dia punya first trick. So the second trick tu, dah beli rumah tu yang sebenarnya meningkatkan kita punya income tu. So yang itu yang ramai orang yang tak nampak lah, macam mana property boleh naikkan kita punya income di mata bank. So start daripada rumah pertama, kita dah nampak benda tu menjadi. So instead of kita punya payslip tu 3,500, tapi bank dah nampak kita punya income dah sebenarnya 4,500. So kita punya kelayakan tu dah jadi lebih. So the second round, the next year I beli lagi property, I buat the same method, then beli, sewa lagi. After sewa, the third property, just repeat the same method, income daripada 4,500, di mata bank dah jadi 5,000 pula. Then so bila dah 3 tu, method tu dah sama, lepas tu datang dekat Far Capital, kita dah nampak lagi banyak jalan, lagi banyak rumah yang best kita boleh beli. Then all the way kat situ lah, kita terus beli lah. Okay. So guys, I think ada beberapa perkongsian bagi saya menarik yang if I can rumuskan daripada Syah dengan Ikhwan. Diorang ni first and foremost dia tak banyak buat hutang jahat. So therefore, dia tak ada banyak benda yang dia nak kena perbaiki sebelum dia mulakan journey ni. Right? So of course hari ni kita ada ramai klien yang orang cakap dah tersalah buat and dia akan ambil masa 3 bulan, 6 bulan, maybe setahun untuk perbaiki sebelum mereka boleh beli rumah. So bukannya tak boleh beli kalau korang dah buat silap, cuma korang akan perlukan masa untuk perbaiki. Alright? So once korang dah steady, dah okay, orang cakap dah fit and ready tu, then it's not impossible to beli property banyak-banyak asalkan you penuhi kriteria nombor 1, iaitu beli property yang okey, yang whereby nilai sewa kita dapat tu lebih daripada apa yang kita bayar kat bank. Sebab
gaji kita 5,000, beli property yang negatif cash flow 2,000, income kita tinggal 3,000 je. But gaji 5,000, beli positif cash flow 1,000, income kita dah jadi 6,000. Makin banyak property yang kita beli, makin tinggi income kita. Right? Sebab tu for example macam Ikuan 2-3 tahun lepas dah boleh tukar daripada Myvi kepada Mercedes, right? So time tu aku rasa dia nak kena investigate lagi kat TNB tu kan. Pakai rasuah ke apa ni kan. Pakai kereta Mercedes kan, buda-buda ni kan. Dah lah merah menyala pula tu kan. Tak low key langsung. So apa tu? But you know, but I'm happy for him. So, I know how hard he works, right? So memang bagi saya deserving lah ya, Syah dengan Ikuan ni. So Ikuan, Syah, any pesanan kepada mereka yang rasa mungkin baru nak bermula kan untuk buat benda ni kan? Just like korang 5-6 tahun lepas, right? Ada apa-apa pesanan tak kepada diorang ni? Yang rasa macam gaji saya tak berapa tinggi, boleh ke tak boleh nak beli rumah 2-3 ketul ni dulu? Right? So Syah, you want to go first? Macam saya cakap lah, first kita kena ada ilmu lah. Kalau kita ada ilmu, walaupun gaji kita tu orang kata apa tak berapa tinggi sangat, kalau dalam 5,000 tu saya ingat memang dah boleh beli pun property ni. Cuma kita kena ada ilmu dan kita kena ada guide yang betul daripada orang yang betul dan kita kena beli property yang betul lah. So result dia akan betul lah. Ulang je proses tu. Ikuan? So for me, kalau mereka yang dah ada matlamat ataupun goal nak go to property investment, just set matlamat tu dengan betul. I think the best I nak share adalah I pegang kepada delay gratification lah. So whatever yang kita ada, income yang kita ada, kita try to jimat, elakkan buat komitmen, avoid to spend kepada benda yang unnecessary. So on delay gratification ni you just set lah. You nak kereta best ni you boleh tunggu kan. Lagi 3-4 tahun akan ada lagi kereta yang best lagi. If you want to go for good holiday, I think London, Paris, New York tu boleh tunggu. Lagi 5 tahun kalau you pergi pun still London and New York yang sama. Then last kalau you want to shopping kan, kalau you ni apa nak raya kan, nak shopping ke apa kan. So just to minimize your spending lah kan. So next year pun ada raya lagi. So kalau this year you boleh saving, you all out something, you buat apa additional to get more income. So in future you can get a better reward lah. Alright. So just to kongsi sikit perkongsian pengalaman sendiri kan. Saya beli kereta pertama waktu umur 28 tahun, waktu tu rumah dah ke 13. Sebelum tu bawa skuter je guys pergi kerja. Pakai spender basah kerja hujan dan apa semua tu kan. So siapa pernah baca buku saya will know lah macam cerita spender basah kan sampai kecut semua kan. But macam yang Ikuan cakap tu, I cannot agree more. Benda ni delayed gratification guys. So kalau kita nak pakai kereta umur 23 dah pakai kereta, pada datang umur 28, 29 you mungkin pakai kereta yang sama. Tapi orang yang buat delayed gratification macam saya, macam Ikuan sebelum umur 30 dah dapat pakai Continental. So umur saya 28, waktu saya beli kereta pertama, I terus beli BMW. Sebab 10 tahun bersabar kan. Tengok member lain umur 18 dah bawa kereta. I lesen memandu pun tak ada sampai umur 28. Right, so bayangkan punyalah kedekut tu kan. So now dah lama tunggu, cash flow dapat 5,000, bayar bank bulan-bulan, BMW tu tak sampai 2,000. So my BMW become free. Right. So I think game dia tak berapa susah nak faham guys. Kalau kita boleh buat delayed gratification, bukannya lama, 3-5 tahun je. So macam anda dah tengok kan, kes Ikuan, kes Syah ni kan, bukannya lama. Ada lagi klien lain yang 5 tahun dah sampai 20 lebih property. But today, semua kereta kita orang free lah. Travel, I tak cerita lagi macam mana I travel for free. Itu lagi ganas. So yang tu nanti topik for another day lah pula kan. Tapi what I'm trying to say is that korang boleh pakai kereta free, boleh travel for free. Kalau korang, orang cakap boleh buat delayed gratification untuk 3 hingga 5 tahun. And I think in the case of people like Ikuan dengan Syah ni, I think they are excellent example of gaji tak tinggi tapi boleh beli rumah sampai 10, sampai 13, bawa kereta Mercedes free bila kita aplikasikan delayed gratification, beli property yang betul, menggunakan ilmu yang betul. So Ikuan, Syah, thank you so much for attending malam ni, for joining. By the way, nanti tolong share korang punya Facebook punya ID supaya orang boleh follow korang. Ikuan is an engineer kat TNB, Syah kerja kerajaan, right?
So you know, kalau korang nak faham lagi macam mana diorang buat, tolong follow diorang kat Facebook. You know, diorang ni rajin kongsi ilmu, hari-hari pun kongsi ilmu. Pergi follow, pergi tanya dengan diorang. Kalau nak minta advice ke, one-on-one ke, bayarlah pengeras kopi Starbucks ke, Coffee Bean ke, Tony Romas ke, kan? Sebab nak minta dengan I, pengeras I, Mahal ke kan, mahal sikit kan. So apa tu, follow lah diorang, right? So hari ni diorang ajar benda ni for free. The concept here is that kalau korang dengar kisah Syah, kisah Ikhwan tadi kan, it's not complicated lah. It's other people's money. Beli property yang betul whereby kita punya bayar bank bulan-bulan tu, orang nak sewa tu sanggup bayar lebih. So therefore bayaran bank bulan-bulan kita tu dibayar oleh orang lain. On top of that, you ada dapat lebihan cash yang kita panggil, maksudnya cash flow tetap bulan, dapat 1,000, 2,000 tetap bulan, bolehlah lepas bayar kita. Okay.